Ngam. Dah live. Sebentar. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat petang semua. So, Alhamdulillah berjaya juga kita live pada malam ini atas rasa minggu lepas kita bercuti sebab menyambut Hari Kemerdekaan. So minggu ni kita bersiaran kembali lah. Okey, bersama-sama dengan kita punya panel-panel hebat yang kita jemput khas daripada Harimau Selatan. Okey, mereka bertiga ni tim Harimau Selatan lah. Okey, so insyaAllah hari ni kita disempena dengan Hari Kemerdekaan atau bulan kemerdekaan pada bulan lepas. Kita ingin ni lah kita panggil kita ingin menyemarakkan ataupun kita nak kaitkan juga kita punya tajuk pada malam ini ataupun tajuk pada hari ini bersama-sama ataupun berkait rapat dengan nilai ataupun apa itu kemerdekaan lah. Sebabnya tak best lah kalau kita tak bawakan tajuk kemerdekaan ini pada bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia pada tahun ini. So minta maaf lah kepada kalian, kami punya hari ini berlayar lambat sedikit. Sebabnya ada masalah teknikal di bahagian belakang, di belakang tabir. So that's why kita lambat sikit bergerak hari ini. So, tapi tidak mengapa. InsyaAllah walaupun lambat sikit bergerak, info ataupun input yang bakal kita share pada malam ini dia tidak akan berkurangan. Malah dia akan bertambah-tambah hingga kan korang tak cukup masa nak dengar. Okay? So tanpa melengahkan masa, sebab kita pun dah start lambat sikit, kita mulakanlah kita punya sesi pada malam ini ataupun petang ini dengan menyeru kepada kawan-kawan kita yang sedang melihat. Yang pertamanya, tolong share dengan like dahulu kita punya sesi live pada hari ini supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita kat luar sana boleh memanfaatkan sesi sharing kita pada hari ini. Sebabnya kadang-kadang dia orang tak tahu apa benda sebenarnya MSB ni, apa benda yang kita share ataupun kita biasa kongsikan pada sesi-sesi live sedemikian rupa. Okey, so bagi mereka yang pertama kali menjengah masuk kepada kami punya sesi sharing pada malam ini, basically sesi sharing yang ada dekat MSB for All ini adalah sesi sharing berkenaan MSP punya bisnes, iaitu Max Gaba International Trading Sdn Bhd, merupakan salah satu company atau syarikat yang sudah lama bertapak dalam business networking yang memberikan satu platform yang sangat-sangat kukuh dan juga meyakinkanlah bagi mereka di luar sana yang inginkan ataupun cuba mencari mencari peluang untuk memerdekakan diri mereka, okey, daripada segala sudut lah. Okey, so kalau mereka yang pertama kali mendengar ataupun bersama-sama dengan kami, basically MSB merupakan satu syarikat yang menyediakan satu platform yang saya cakap tadi, yang kita biasa lebih dikenali lah dekat luar sana dengan produk weekend ataupun produk token. Okey, kadang-kadang bila cakap MSB ni orang tak tahu apa-apa, tapi bila cakap token ajaib, orang dia cepat dengar. Anda jangan risau sebabnya MSB ini sudah lebih kurang 16 tahun dekat pasaran business networking ini. So bila kita lihat ataupun kita dengar 16 tahun ni bukan satu tempoh yang pendek ataupun bukan satu tempoh yang terlalu lama, tetapi bagi sesuatu syarikat untuk bertahan sehingga 16 tahun ini merupakan satu penanda aras yang sangat-sangat kukuh ataupun yang sangat-sangat meyakinkan kita di luar sana lah. Okey, sebabnya bukan senang ataupun bukan mudah untuk sebuah syarikat itu ataupun sebuah bisnes itu untuk bertahan kukuh lama sampai 15 atau 16 tahun. Okey. So, sebelum kita bercerita berkenaan dengan kemerdekaan bersama dengan MSP ini, kita ingin memperkenalkanlah dan kita ingin menjemput kita punya para panel pada malam ini untuk memperkenalkan diri mereka. Yang pertamanya, kita ada Puan Nur Asiah, seorang yang sangat-sangat riang
Kalau kita jumpa beliau bersemuka, memang dia punya mulut tu tak pernah lekang dengan apa nama celoteh-celoteh riang dia. Dia ada je idea dia untuk apa nama buat orang ketawa lah, menyakat orang lah. So seronok. Kalau anda berpeluang berjumpa dengan beliau berborak, anda akan tahulah apa yang saya maksudkan. Okey, so tanpa melengahkan masa, mari kita menjemput Puan Nur Rasiah untuk memperkenalkan diri beliau kepada kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita di luar sana. Okey Kak Siah, boleh perkenalkan diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sahabat-sahabat yang disayangi ya. Max Gabian, Encik Zainul terutama sekali ya. Terima kasih Encik Zainul sebab malam ni menjemput saya. Okey, mewakili tim saya lah dekat Tangka. Okey. Sebenarnya mungkin mulanya saya rasa macam tak lengkap ya kalau kita tak mulakan dengan umur kitab dulu ya. Boleh, tak ada masalah. Okay, kita sama-sama baca umur kitab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik. Okay, nama saya Nur Asyah binti Lahmudin Yusof ya, berasal daripada Tangka. Okey, alhamdulillah ya, saya sudah berkeluarga ya, dan alhamdulillah suami baru seorang. Ya, betul lah. Okey. Okey, saja kita nak menceriakan waktu. Okey, saya sebenarnya dah lama diperkenalkan oleh daripada Encik Sofi lagi sebenarnya, daripada Melaka. Ya, tapi macam mana ya? Mungkin lamaran tu tak diterima. Lamaran tu tak diterima oleh saya dengan suami. Sebab dia pun datang pun secara tak disangka lah, sebab masa tu saya ada buka car wash masa tu. Okay? Dan saya balik kampung, saya jumpa pula dengan seorang mentor hebat saya lah. Dia daripada sekolah jadi merupakan cikgu sekolah saya lah. Okay? Cikgu sekolah saya, tapi sekarang dia dah jadi cikgu duit saya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau saya tak jumpa dia, Masya Allah, saya pun tak tahulah, saya takkan berada dekat sini. Tapi buat pengetahuan semua, saya diperkenalkan oleh beliau ya, iaitu Cikgu Nona, tidak Cikgu Nona. Dia sangat open minded lah, dia banyak caring, dia selalu ambil tahu hal ahli-ahli anak murid dia imam pun ada yang tak nak. Okey, tapi kenapa MXB tengah malam dia sanggup jumpa saya. Okey, tengah malam dia perkenalkan saya. Mulanya saya pun sangka MXB ni apa sebenarnya dia dengan MXB. Wah, memang dia independen lah, dia bergerak sendiri. Alhamdulillah lah, dia yang buat saya sampai sekarang lah, saya dah terjebak dekat MXB. Walaupun setahun dia kenalkan dengan saya tak berjalan lagi. Setahun saya masih lagi tak nak mengikuti dia. Okay. Tahun kedua dia jumpa saya tengah malam, Cik Zainul. Cik Zainul bayangkan, tengah malam pukul 11.45 dia suruh saya jumpa dia dekat Medan. Medan Selera, siapa yang tak nak kan Medan Selera, dia upahnya saya pergi Medan Selera. Medan Selera dia ajak saya, kata jomlah, saya ada berita baik untuk awak dengar. Itulah ayat yang saya nak dengar tu. Saya belajar awak minum, jomlah. Okey, orang iyalah benda fresh itulah saya kenal sedikit lah tentang MXB daripada dia. So sampai saya terjebak sekarang lah. So far saya berterima kasih lah sangat kepada Jida Cikgu Nona
sebab dia perkenalkan saya dengan MXB, kawan-kawan, sahabat-sahabat daripada MXB, ya. Sipu-sipu hebat, yelah jauh, dekat, semua dikenalkan. Sampailah saya rasa, peluang ni saya pun nak ambil, saya nak buat, saya nak ajak orang sihat, itu sajalah. Okay. Buat masa ni yang saya nak perkenalkan diri saya kan. Terima kasih. Terima kasih. Nak tanya tadi kan sebab daripada tahun pertama tak bergerak lagi kan. Lepas yang tahun kedua bila diajak mengetih lah, orang Jawa cakap mengetih pukul 11 malam lah kiranya kan, dekat Medan Selera tu. Apa dia punya, selain daripada umpanan makanan tu, apa yang menyebabkan Kak Asyah tergerak untuk mengambil peluang masa tu, yang masa kali kedua berjumpa tu? Kali kedua. Apa yang menyebabkan jadi macam sebab yang umpanan masa tahun pertama tu masih tak jadi sangat, macam tak kena dengan jiwa. So apa yang Cikgu Nona share masa yang sesi yang tahun kedua tu jumpa yang menyebabkan aku kena ambil peluang ni? Apa yang Cikgu Nona share masa tu? Okey, masa tahun kedua tu saya struggle sangat dalam, saya dah berhenti kerja, suami dah berhenti kerja, okey. Struggle sangat sebab anak saya kena 24 jam dipantau sebab dia sakit buah pinggang. Buah pinggang dia sebelah tu rosak kan. So saya dengan suami bergila-gila. Kami ambil inisiatif, kami nak berniaga sebab kami kena pantau anak kami 24 jam. Okey, saya memang dengan suami tak ada pendapatan lain. So dia kata saya, Cikgu Nona ni dia sebenarnya dia macam orang kita dia bermain dengan emosi tau. Dia bermain dengan emosi. Bila dia cakap, okey malam saya nak ajak awak tambah pendapatan untuk bantu suami, anak, apa semua kan. Sebab sekarang ni bila dia nampak saya berniaga dekat tepi jalan apa semua kan, so dia ajak saya pendekatan lah. Jomlah Asyah, jom kita cuba. Benda ni mungkin Allah hantar sebab nak ajak kita terus jangan pandang ke belakang. Dia suruh saya lihat masa depan anak-anak apa semua kan. So masa tu tengah malam jugalah. Mulanya saya memang tak nak pergi sebab saya rasa alah ini MLM saya dah pernah buat, so saya rasa macam saya dah tak nak buat lagi lah. So macam give up lah kan sebab kita dah buat sebelum ni. So Cikgu Nona ni tengah malam pukul 12 dia kata saya boleh bantu awak. Jadi awak bawa anak awak, saya nak tengok, bawa suami jumpa saya dekat Medan, dekat je. Kali ni dekat depan rumah je. Area rumah je, dekat je. 12. Masih lagi, okey saya pergi jugalah. Suami kata, marilah mungkin ni ikhtiar daripada Allah nak hantar kan. So saya pun pergi jumpa Cikgu Nona, dengan dia tersenyum-senyum dekat meja makan tu. Saya tahulah dia nak belanja saya makan kan. Itu umpan dia. Okey, so saya pergi kat sana, dia tanya khabar anak saya. Okey, kenapa sebenarnya masalah anak, kenapa apa semua kan. So dia macam dia kat situ dia tersentak bila dia dengar anak saya sakit buah pinggang. Memang dah tak boleh berjalan. Masa tu dia jalan pun sengit. Dia tak ada keseimbangan. Okey, dia akan sengit sebelah kiri lah. Okey, so Cikgu Nona dia cakap dengan saya, okey awak pernah dengar weekend? Cikgu kata, pernah daripada Encik Sofi, tapi kenapa awak tak pakai? Kenapa awak tak ambil daripada dia? Saya pun tak boleh nak cakap apa sebab masa tu memang kami tak tahu apa-apa sebab kami cuma fikir anak saja. Saya tak tahu tu benda tu barang kesihatan kan. So dia kata baik, sekarang cuba pakai. Bagi anak pakai 30 second. Encik Zainul pasang, cuba Cik Zainul fikir kita tak kenal barang kan, betul? Kita tak kenal barang tu lagi tapi dia suruh kita pakai. Jadi tapi yang buatkan saya tanya kenapa saya ikut. Saya pun sarung kan. Saya pun sarung je. Saya sarung ke anak, okey tunggu 30 minit sambil tu kita berbual. Okey, berbual sampai tu dia tinggal. Dekat situ saya tahu okey, plan marketingnya memang best. Tak ada maintain, tak ada target. Okey, tak ada stres.
Dia kata kat situ kita ada pairing, kita ada apa semua kan, ada bonus DPB lah apa guys semua. Sampailah cukup 30 minit, Cik Zainul tahu, dia suruh turunkan anak saya. Okay, Cikgu Nona ni disuruh turunkan anak saya dan dia kata biarkan dia jalan. Sebab sebelum ni anak saya dia tak boleh berjalan. Dia kena papahkan tangan dia baru dia boleh berjalan. Okay, Masya Allah, tabarakallah, masa tu saya tengok anak saya dah boleh berjalan lah. Dia dah tak boleh nak papah lagi lah. Dia dah tak payah. Masa tu saya terkejut. Walaupun dia still lagi sengit, tapi dia taklah sengit macam yang saya khawatirkan. Okay. Dari lepas tu Cikgu Nona kata, oh nampak tak hebatnya kuasa Allah kan, hantar produk ni anak dah boleh berjalan macam gitu. Okay, so saya cakap Masya Allah, yelah betul, saya cuba, saya ambil peluang ni lah, pendekatan ni saya cuba. Saya cakap dengan Cikgu Nona macam mana saya nak buat kalau saya jadi ahli apa semualah. Daripada lihatkan anak saya tu hanya pakai stokin, Cik Zainal bayangkan hanya pasang stokin. Masa tu dengan saya was-was, saya cakap tak apalah, ini mungkin ikhtiar kan, kita cuba. Tapi dia boleh berjalan, Cik Zainal. Dia dah boleh tak nak saya pegang. Dia tolak tangan saya, dia tolak tangan ni. Suami kata tak payah suami kata tak payah pegang. Kita tengok dia macam mana. Dah berjalan keliling medan tu. Alhamdulillah lah. Walaupun jalannya still lagi sengit lah. Daripada situlah saya pun yelah, seterusnya saya tanya Cikgu Nona lah macam mana saya nak berkecimpung lah dalam MSB ni. Dari situlah. Alhamdulillah, hebat aturan yang Allah berikan pada diri kita. Sebab tu saya nak tanya, sebabnya bila Puan Nasiah cakap tadi, masa tahun pertama ataupun first time dengar apa itu weekend dengan Cikgu Sophie tak berminat, mungkin time tu timing ataupun cara pendekatan kurang tepat ataupun kurang kena, tak ada rezeki lah kiranya. Lepas tu tahun kedua Cikgu Nona yang tahun pertama Cikgu Nona kenalkan masih lagi tak sangkut. Tahun kedua mesti ada sebab dia. Inilah tadi yang kita dapat korek. Alhamdulillah Puan Nasiah ada share bagi saya satu testimoni ataupun satu kekuasaan Allah yang ditunjukkan lah. Okey, dengan asbab kita berikan, kita bantu menggunakan produk weekend ini dengan sepasang stokin sahaja. Alhamdulillah dengan sebab tersebut anak Puan Nasiah dapat berjalan dengan lebih baik tanpa perlukan support ataupun tanpa perlukan bantuan ekstra yang kebiasaan diperlukan. So itu yang kita perlukan. Apa yang kadang-kadang kita tak sedar. Sebab contohlah orang kat luar sana atau kawan-kawan di sekeliling kita ini sebenarnya sentiasa mencari sesuatu jalan penyesuaian untuk masalah yang diorang hadapi. Tak kisahlah, bukan setakat masalah tentang kesihatan macam contoh Puan Nasiah punya situasi tadi, tentang mungkin masalah stres ataupun masalah gangguan mental ataupun kesihatan mental ataupun masalah-masalah tentang kewangan. So orang kat luar sana memang sangat-sangat tercari-cari tentang jalan penyesuaian. So untuk rangkuman sisi perkenalan Puan Nasiah adalah kita kat luar sana cubalah bantu kawan kita dengan memberi bantuan ataupun dorongan ataupun jalan untuk mereka mencari sinar. Yang orang yang yang dipanggil tadi Cikgu Nona ni sebenarnya ada bersama dengan kita. Jom kita jemput Cikgu Patonah ataupun Cikgu Nona untuk memperkenalkan diri selaku orang yang bertanggungjawab lah kiranya untuk membawa Puan Nasiah bersama-sama dengan MXB sampai sekarang. Okey, jemput. Ada tak? Okey, sekejap. Mana Cikgu Nona kita? So, waalaikumsalam kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Saya minta maaf tak berkesempatan nak tengok semua komen ni sebenarnya. So sambil-sambil kita menunggu Cikgu Nona punya ni unmute dulu. Cikgu okey, tekan kejap Cikgu Nona. Dengar. Okey, teruskan.
Zainal. Boleh. Teruskan. Dengar tak? Saya cakap. Dengar. Boleh. Teruskan ya Cikgu Pat. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Okey. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, terima kasih Encik Zainul selaku wakil syarikat MXB. Okey, saya kenalkan diri saya Fatuna binti Hasan daripada Bukit Gambir. Saya masih lagi bekerja seorang guru. Saya telah berkenalan dengan MXB ni ataupun produk weekend ni sejak tahun 2016 kalau tak silap saya bisnes yang lama lah dulu. Mungkin Allah dah tentukanlah manusia itu sebagai perantara sahaja sebenarnya. Jadinya sebenarnya apa yang datang tu adalah peluang yang Allah hantar dan sebenarnya Allah tahu apa keperluan kita pada masa tu. Cik Zainul tahulah rakan-rakan di luar sana tahu mungkin bekerja sebagai seorang guru di sekolah tu mungkin bangunannya banyak tingkat kan. Ada 4 tingkat, ada 3 tingkat kan, 2 tingkat. Turun naik tangga, bangunan sini, bangunan sana, mungkin dalam kelas berdiri lagi kan, kita balik kerja kita penat so jadinya dekat situ Allah datangkan insan ni untuk memperkenalkan mahalnya saya katakan saya tak buat apa-apa pun saya letakkan di bilik rumah saya tu, saya duduk satu bilik, saya tengok je hari-hari saya dengar, saya kata mahal. Saya kata masa tu saya beli RM720 kalau saya 4 pasang stokin. Saya kata Allah ni kalau beli stokin anak aku dapat selori ni, saya kata banyak ni kan. Tapi sebab ni saya tak pakai saja, tapi lepas sebulan tu saya pakai, saya dapati saya balik sekolah tu memang saya rasa penat lesu. Bila balik rumah tu memang yang jadi mangsa tu ialah anak saya lah. Dia picit kaki kiri, kaki kanan saya sampai saya tertidur. Gitulah hari-hari rutin saya sebab saya rasa terlalu letih, kaki saya penat Tapi sebab dengan pemakaian tu saya rasa Allahu Akbar sihat jadi saya rasa macam bertenaga kembali. Saya kata Allahu Akbar, takkanlah saya nak diam-diam tak kongsikan produk ini kepada orang lain. Jadinya saya rasa ini mungkin tanggungjawab saya lah, saya ambil kepada ini untuk bergeraklah mungkin memperkenalkan kepada orang-orang di luar sana yang mungkin memerlukan seperti saya. Saya rasa itu saja saya nak kenalkan masa ini sebelum lain terputus lagi kepada rakan-rakan kat luar sana. InsyaAllah kita sambutlah produk ni, tidak kira lah siapa yang hantar kepada kita. Janganlah kita nak tunggu seorang doktor ke yang memperkenalkan kepada kita. Kita nak tunggu dia pakai kereta besar ke baru kita nak sambut bisnes dan sebagainya. Jadinya siapa saja yang datang kepada kita itu adalah sebagai perantaraan bagi saya. Sebenarnya adalah peluang yang Allah hantar kerana Allah tahu apakah keperluan kita pada masa tersebut. Sebenarnya mungkin kita rasa tak sihat, mungkin kita rasa kita perlukan sesuatu sumber kewangan yang lain dan sebagainya. Jadinya Allah hantar seseorang itu sebagai peluang kepada kita. Jadi kalau kita tak sambut, saya rasa macam kita ni menolak apa yang Allah dah berikan kepada kita. Jadinya saya rasa tak kisahlah siapa yang hantar pada kita, jadinya kita nilaikanlah sebenarnya produk itu ataupun peluang itu, kita nilaikanlah sebenarnya. Yang penting dia tidak haram, dia halal, dia memberi manfaat, insya-Allah, dan dia insya-Allah memberikan kita kesihatan dan kita boleh beribadat. Saya rasa itulah yang sangat baiknya sebenarnya. Kalau tak dulu saya layanlah Hindustan, layan Bollywood sampai malam. Jadinya sekarang saya dah tak ada lagi tabiat tu sebenarnya. Saya rasa alhamdulillah sebenarnya. Jadi di situlah saya bermulanya. Saya rasa mungkin 2016 saya tak buat apa-apa lagi. 2017 mungkin mungkin saya bermula nak jinak-jinak, mungkin tak all out lagi. Alhamdulillah, jadinya di situlah saya bermula. Terima kasih Encik Zainul. Alhamdulillah, sama-sama Cikgu Nona. Tak apa, jangan risau. Walaupun kadang-kadang terputus-putus, tetapi dia punya penyampaian ataupun input tu saya sampai. Ini jiwa seorang guru. Okay, so Cikgu Nona kita daripada 2016 sampai sekarang, orang yang berjaya membuat buah ataupun share peluang bersama dengan Puan Nur Asiah tadi. Okay, so seterusnya tanpa melengahkan masa, kita menjemput seorang yang baru saja memenangi
apa kita punya kontes apa yang lepas, iaitu Masa Merdeka. Sebabnya untuk maklumat anda semua yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, basically daripada bulan 7 dan bulan 8 kita ada kontes, MSB kontes, di mana pemenang-pemenang yang bertuah yang selalu buat share input ataupun testimoni tertentu, ikutlah kita punya kontes yang ada. Yang macam bulan 8 ni pun Puan Yati lah salah seorang pemenang ni. Okey. So tanpa melengahkan masa, kita nak menjemput untuk memperkenalkan diri kita, memperkenalkan diri pada kita semua, iaitu Puan Yati. Okey, dijemput. Terima kasih Encik Zainul. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah haza min fadli rabbi, alhamdulillah haza min fadli rabbi, alhamdulillah haza min fadli rabbi. Baiklah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih pada pihak syarikat, Encik Zainul, dan juga Miss Pam kerana memberi saya peluang lah untuk membuat perkongsian pada malam ni, dan juga sahabat-sahabat yang sudi join kami punya live malam ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda semua dalam live kami malam ni, mungkin kami semua sedih lah, berasa sedih lah sebab tak ada yang nak tengok kan. Tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah kerana ramai juga yang dapat join live kami pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak lah. Dan juga sifu-sifu hebat kita pun malam ni semua ada terima kasih semua sifu-sifu, mentor-mentor. Okey, terima kasih banyak-banyak. So terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Latifah Abdul Rahman, tapi saya lebih dikenali di syarikat MSB dengan panggilan Yati dan juga di tempat saya juga semua lebih kenali saya dengan panggilan Yati. So jadi saya kepada yang belum mengenali saya, salam perkenalan lah daripada saya. Okey, saya cerita sikit mengenai pengalaman saya lah di syarikat MSB. So sebelum saya join syarikat MSB ni, saya ada buka kedai runcit lebih kurang 10 tahun. So kat situ pengalaman saya dalam bidang perniagaan memang sangat panjang lah. Sebelum saya buka kedai sendiri pun, saya memang daripada kecil memang saya telah dipupuk dengan bidang perniagaan ni oleh ibu bapa saya. Jadi masa zaman sekolah pun saya dah disuruh ayah saya menjual sayur, bawa motor, pergi ke rumah, satu ikat RM1. Itu pengalaman saya lah daripada kecil. So memang jadi saya memang minat berniaga. Jadi apa pun barang yang saya ada, semua saya suka menjual. Maksudnya apa-apa produk pun saya memang boleh jual lah, insya-Allah lah. Semuanya dengan izin Allah lah. Jadi bila saya suka berniaga, jadi sampailah saya berumah tangga pun saya suka berniaga. Jadi bila saya berniaga runcit tu dalam masa 10 tahun, banyak pengalaman yang saya dapat lah. Dan bila saya bezakan dengan syarikat MSB ni, memang banyak perbezaannya. Sebab berniaga runcit kita perlu modal yang besar, betul tak? Bukan sikit-sikit, mau ratus ribu jugalah modal kita. Tapi di syarikat MSB sekarang ni dengan RM180 je kita dah boleh buat income beribu-ribu, berpuluh-ribu, betul tak? Jadi memang sangat-sangat mudah. Risiko pun tak ada risiko lah bagi saya kalau kita join syarikat MSB ni. Memang sangat senang. Sebab saya dah buat satu perniagaan kedai runcit modal besar, dan sekarang saya pun dah tak berniaga lagi dah. Lebih kurang 5 tahun saya dah tinggalkan bisnes
saya yang lama tu. Dan dalam masa saya buat perniagaan saya yang kedai runcit tu, saya ada menceburkan diri juga dalam bidang multi level marketing. Ada satu syarikat yang saya join tu lah. Jadi ada pengalaman lah sikit berkenaan tentang perniagaan multi level ni. So apabila saya berhenti berniaga kedai runcit tu, masa tu saya rasa perniagaan tu bagi saya masa terlalu panjang. Jadi masa saya dengan keluarga pun kurang sangat. Lepas tu masa saya dengan Allah Ta'ala pun masa tu pun saya rasa macam terlalu kurang, dan saya berebut-rebut untuk solat, kadang-kadang dengan anak nak makan, sampai kadang-kadang saya nak makan pun susah masa tu. Kita nak makan pun susah. Jadi fikirkanlah, bila kita mencari rezeki sedangkan kita nak makan pun susah, maksudnya kita berebut-rebut. Jadi saya rasa macam perniagaan tu rasanya tak begitu tenang bagi saya. Jadi masa tu pun masa saya berhenti pun masa tu nak bertukar kepada GST saya rasa. Nak ada GST masa tu. Jadi saya pun dan suami ambil keputusan berhenti dan tak nak ambil risiko yang kemudian hari lah. Jadi selepas saya berhenti berniaga tu dalam 2015 lah macam tu. So saya pun ada buat satu perniagaan misi put lah. Saya jadi pemborong misi put sampailah sekarang. Jadi sekarang saya masih lagi jadi pemborong misi put. Alhamdulillah, ejen-ejen saya pun dah banyak, dan saya juga join MSB ni masa tu dalam 4 tahun lepas. Bulan 8 maksudnya bulan lepas dah cukup saya 4 tahun saya join MSB ni. Saya join MSB ni masa tu saya ada buat pameran lah di Dataran Labis. Masa tu saya punya upline dia pun ada buat pameran produk MSB, produk weekend lah masa tu. Jadi kami sama-sama buat pameran. Saya buat pameran syarikat MLM saya yang lama, dan upline saya tu dia buat pameran yang produk weekend lah. So dia ada datang booth saya. Saya memang sebelum ni memang banyak buat pameran. Kalau nak tahu pameran mana-mana semua saya ambil. Tak kira lah apa-apa pameran. Memang saya suka buat pameran lah. Sebab masa tu pun saya dah tak berniaga runcit. Saya dah berhenti berniaga runcit. Jadi saya banyak masa untuk join pameran. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada saya punya upline yang memperkenalkan saya lah dalam syarikat MSB ni, iaitu Puan Rohani Moshidi. Saya bersyukur kepada Allah kerana saya ditemukan dengan beliau yang begitu hebat. Alhamdulillah sebab tanpa beliau siapalah saya hari ini. Jadi saya memang berterima kasih lah sebab banyak yang saya belajar. Saya belajar daripada dia, daripada saya tak tahu buat registration, dia yang ajar saya, dan sampailah sekarang saya dah boleh berdikari sendiri dengan tim saya. Jadi apa yang saya nak cerita hari ini berkenaan dengan saya punya bisnes di MSB, saya memang rasa memang MSB ni memang platform yang terbaik. Sebab bila saya bandingkan lah dengan saya punya kerjaya yang lama, memang jauh beza. Sebab yang saya suka, saya bebas dari segi keuangan dan masa yang penting. Masa saya buat kerja, masa saya dengan family, masa saya dengan Allah. Jadi kat situ saya banyak masa. Kita boleh atur masa kita cukup-cukup bila kita di dalam syarikat MSB. Itu saja perkongsian saya, Cik Zainul. Okey, alhamdulillah. Okey. Puan Latifah ataupun Kak Yati kita
seorang yang berpengalaman luas dalam bidang perniagaan, daripada segi perniagaan yang kita panggil tradisional, iaitu perniagaan runcit yang memerlukan satu modal yang agak besar, yang kita kena mengambil risiko yang besar lah. Okey, sebabnya dia bergantunglah. Sebab bila kita mengeluarkan modal yang besar ni, kita mesti ke dalam otak kita, dalam kita punya fikiran, kita inginkan pengulangan yang besar. Sebab kalau dapat pengulangan yang kecil, dia macam rasa tak kena dengan apa yang kita keluarkan. Tapi biasalah kalau kita beruntung kita menjual jualan runcit ataupun kita berjual buat kedai, dia bergantung pada tempat dan banyak faktor yang lain. So memang benda tu memerlukan memakan masa dan juga memerlukan kesabaran yang tinggilah pada kita yang melakukannya. Tetapi alhamdulillah diketemukan dengan satu tim ataupun satu platform yang sangat-sangat bagus, iaitu MXD, memberi ruang dan peluang dan mengurangkan risiko. Dengan hanya RM180 saja kita boleh bersama-sama dengan Max Cabin yang ada untuk berniaga dan mencipta kejayaan bersama-sama dengan MaxMe. Okey. So buat setakat ini kita dah perkenalan secara secara general atau secara umum dengan kita punya panel yang ada pada malam ini. So seterusnya kita ingin menjemput kita punya panel untuk berceritalah sedikit. Tadi kalau macam Puan Nur Asiah, dia dah bercerita sedikit berkenaan dengan testimoni yang beliau ada, tetapi saya tahu, setahu saya lah, Puan Nur Asiah ni ada banyak testimoni-testimoni yang menarik, mungkin daripada segi diri beliau sendiri ataupun orang lain. So saya ingin bertanyalah ataupun meminta untuk Puan Nur Asiah untuk bercerita sedikit testimoni-testimoni yang mungkin beliau boleh share, yang bila kawan-kawan kita dengar ni, oh betul-betul bagus, betul hebat produk MSP ini. So tanpa melengahkan masa, kita menjemput Puan Nur Asiah untuk meneruskan sesi sharing kita pada malam ini, insya-Allah. Ada Kak Asiah kita. Kak Asiah. Unmute dulu. Okey, lupa. Lupa tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Okey, testimoni kita hari ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Testimoni saya memang banyak, alhamdulillah lah, testimoni daripada semua sahabat-sahabat dan termasuk ahli keluarga saya lah. Tapi yang buat masa ni, yang testimoni yang saya baru lalui adalah diri saya sendiri, iaitu saya sakit arthritis lah, rheumatoid. Okay, saya tak boleh berjalan. Okay, mulanya sekali dengan saya terkena masa pembukaan center Bukit Gambir lah. Okay, masa tu saya mungkin asbab weekend jugalah kan, saya berdiri lama. Saya berdiri lama masa pembukaan tu, saya berdiri terlalu lama. Mungkin saya tak perasan lah, tapi dah excited sangat kan sebab kita dah buka cawangan. So saya tak fikir, mulanya memang saya sakit kaki bila saya terasa bila berjalan dan tak ada duduk lah. Satu hari tu memang tak ada duduk dari pagi sampai ke petang. Okay, Cikgu Nona pun perasan, awak sakit kaki ke? Tak cikgu, tak. Alhamdulillah saya tak sakit lah. Okay. Tapi bila besoknya saya bangun daripada tidur, saya dah tak boleh jalan sebelah kaki. Okay, so saya ingatkan benda tu adalah benda-benda yang biasa lah. Okay, saya suruh suami urut. Okay, tapi dia berjangkit pada malamnya sebelah kiri pula. Okay, saya pun macam, alamak, ya Allah, apa yang kau nak bagi aku hadiah ni? Okay, tapi tak apa, saya berserah saja. Okay, saya tetap lagi berdoa supaya saya tak ada kena yang tidak-tidak lah. Okay, tapi besoknya Allah uji saya. Okay, saya tak boleh turun dari katil. Saya tak boleh turun daripada katil, daripada anak jari tu sampai ke peha saya tak rasa. Okay, tapi dia macam alhamdulillah lah, tangan saya boleh bergerak. Masa tu saya boleh bergerak. Jadi saya boleh gapai lah mana-mana kan saya cuba turun. Letak je kaki dekat bawah, dekat atas lantai, saya terasa kaki saya hilang. Okay, masa tu saya cakap, ya Allah, hadiah apa lagi kau nak bagi, ya Allah. Tapi aku reda. Okay, saya tak putus-putus lah. Saya berdoa jugalah. Tapi hari ketiga selepas saya ni,
Saya okey, kaki sebelah kiri bermula dengan okey dah boleh jalan sebab suami saya malam tu dia kata cuba pakai stokin lah. Okey, alhamdulillah sebelah boleh jalan. Jadi saya pakai tongkat satu. Pada hari yang ketiga tu saya pakai tongkat satu. Saya ingatkan alhamdulillah mungkin aku teruskan pakai weekend, mungkin dia boleh berjalan lah. Tapi tengah hari tu masya-Allah tangan kanan saya pula tak boleh bergerak. Jadi saya makan tengah hari pun anak kena suapkan. Sedih. Masa tu memang sedih. Anak suapkan. Anak kata, ibu stroke ke? Masya Allah, jangan. Kalau boleh tak nak minta dijauhkan lah kan. Okey. Tapi alhamdulillah saya kuatkan semangat. Saya semayang pun duduk. Masih lagi still lah. Saya cakap, ya Allah, walau apa pun bersyukur kau bagi aku solat walaupun duduk. Okey. Tapi sedih lah sebab kita tak dapat cium sejadah. Okay, hati insan mana yang tak sedih kan? So suami kata ni tak boleh jadi. Okay. Besok kalau ni kalau masih lagi tak ada perubahan, kita bawa pergi ke klinik. Okay, saya pakai wristlet masa tu. Okay, alhamdulillah besok boleh pakai. Tapi kali ni hari yang keesokannya memang dua-dua dah tak boleh tangan dah tak boleh gerak. Okay. Jari saya dah bengkak, ibu jari dua-dua dah bengkak. So saya cakap dengan suami, okeylah yang ni saya rasa mungkin saya tahu sebab tahun 2013 saya dah alami arthritis tapi tak seteruk yang ni lah, saya masih lagi boleh berjalan. So lepas tu kebetulan Cikgu Nona pun datang rumah, dia tanya, Asyah kenapa? Cakap dah berkerusi roda, cakap Masya Allah Cikgu, tak apalah Cikgu, ini mungkin teguran daripada Allah kan, supaya kita dekat dengan dia. So Cikgu Nona kata pesan, awak dah ada BFIT, dah ada stokin, dah ada semualah, saya dah ada komplit semua. So dia suruh saya pakai. Alhamdulillah. Okay, saya pakai straight 4 hari. Saya dah boleh duduk tapi masih berkerusi roda lah. Cuma kedua belah kaki saya dah bengkak daripada peha sampai ke anak-anak jari semua dah bengkak. Saya ingatkan saya gout. Okay, tapi pergi juga ke hospital jugalah. Yelah hospital. Dia ambil darah, tunggu seminggu. Tunggu seminggu je sana, saya bayangkan alamak tunggu seminggu, saya nak jawapan yang segera. Okay, jadi saya pergilah ke klinik swasta. Dia kata saya arthritis rheumatoid. Okay, tapi dia kata tak apa, saya bagi ubat dan teruskan makan ubat. Saya tak sentuh ubat tu Encik Zainul sebab saya takut. Okay, saya tak sentuh. Saya cuma makan pil apa ya, untuk ni lah, untuk keradangan sahaja. Sehari je saya makan. Okey, lepas tu saya teruskan pakai yang bestnya BFIT lah sebab Cikgu Nona pun cakap masa tu BFIT memang baru keluar lah. Saya pakai BFIT. Okey, saya pakai BFIT dan cikgu suruh saya try berjalan apa semua. Okey, walaupun masih sakit, dekat situ saya dapat rasa, ya Allah, hai, inilah dia kalau kita tidak jaga nikmat yang Allah bagi sebelum ni sihat, kita tak jaga daripada sekarang, daripada sebelum sakit tu, inilah yang kita akan dapat. Allah akan tarik nikmat tu pelan-pelan. Okey? Dari asbab weekend ni, sepatutnya siapa yang ada pakai weekend, saya minta sangatlah Masya Allah. Memang dia walaupun dia nampak macam simple kan. Orang pakai terus sihat kan. Tapi kalau kita tak cuba, kita tak istiqomah pakai, kita tak berdoa, dia takkan jadi. Okay, macam saya walaupun pakai seharian, saya tetap juga sedih. Saya masih tak boleh sujud. Saya tak boleh cium sejadah tu. Okay, saya tengok orang lain berjemaah kiri kanan. Mak ayah semua. Mak, ayah mertua, belah abang, semua solat. Kenapa aku duduk atas kursi? Cakap. Okay. Tapi saya tak putus asa lah sebab ramai sahabat-sahabat, sipu-sipu hebat. Jida Sipu Ita, Cikgu Sipu Razak, Cikgu Nona, semua ya, dia dah cakap kita berdoa, teruskan berdoa pada Allah. Allah tu ada. Dia bagi sakit bukan sebab dia nak menghukum, tapi dia nak menegur kita kan. Mungkin sebab ada dosa-dosa kita apa semua kan. Lagi tu kita tak jaga nikmat sihat tu lah. Itu yang kita kena jaga sekarang ni. Jadi bila
saya tak boleh berjalan tu, saya dipindahkan ke rumah mak lah sebab tak ada orang nak jaga, suami kerja. Okey, saya duduk dengan mak. Cikgu Nona pesan saya kena pakai hari-hari. Tapi bila dipikirkan kita dah menyusahkan mak, betul kita tak nak menyusahkan mak. Jadi saya fikir, alamak, kalau aku duduk sini, aku menyusahkan mak, dah kira macam perkara yang sangat menyedihkan. Jadi saya kena pakai, saya kena tanamkan dalam diri, saya kena pakai weekend ni memang hari-hari. Walaupun yang kena sarungkan tu semua anak, mak, suami. Tapi tak apa, yang penting saya nak sihat. Saya nak sujud semula lah, saya nak tahajud semula. Saya tak nak lagi sembahyang atas kursi roda lah. Masya Allah, memang kita akan rasa rugi sangat-sangat. Jadi alhamdulillah ya, saya pakai V-Fit tu, saya tak ada buka Encik Zainal kecuali nak pergi mandi. Okay, saya tak ada buka. Lillah, saya tak ada buka. Okay, sampai suami tanya, hari ni tak nak buka V-Fit? Hari ni kena pakai straight. Saya tak nak buka. Okay, saya dia yang jemukan, dia yang ambil, lepas tu dia terus sarung. Okay, V-Fit ni, yang bestnya Cik Zainal, bila saya pakai, okay, walaupun kaki saya tak gerak, tak boleh gerak, dia menyokong kalau saya macam kaki saya tersempuh ke, sebab arthritis dia tak boleh tersimpuh, nanti dia sakit, dia akan terus sakit. Jadi bila saya tersimpuh, alhamdulillah saya pakai V-Fit, tersimpuh sikit saja pun, tergalih tulang jari pun saya tak ada sakit. Alhamdulillah tak ada. Lutut yang bengkak tu pun dah mula mengecut lah dia punya bengkak tu, alhamdulillah lah. Okay. Tapi yang bestnya kat sini saya kerap berpeluh. Orang kata berpeluh tu bagus kan Cik Zainal kan. Okay, sekali dia buang toksik. Lepas tu saya sembelit. Alhamdulillah sembelit saya pun hilang Cik Zainal. Saya risau, mak cakap ini kurang minum air ni. Habis 1 jam mak saya bagi air, saya minum. Sebab V-Fit tu dia keluarkan peluh. Lagilah bila saya pakai V-Spine, bila saya pakai cap, saya pakai V-Multiple kan. Lagi dia berpeluh tu banyak. So mak saya bekalkan atas meja semua berderet. Ni jangan, tak payahlah bergerak dulu. Mama dah sediakan air. Saya kena habiskan air. Sebab saya tahu saya berpeluh dengan kuat. Dengan banyaknya lah. Okay. Sampai satu tahap tu ada sekali saya tak boleh pakai sebab masa tu sebab apa ya? Saya ada masalah tangan pula. Tangan langsung tak boleh angkat Cik Zainal. Nak lipat ke nak genggam tak boleh. Kaki ni nak lurus pun tak boleh. Sampai saya kena duduk atas kursi roda. Tak apa. Saya cakap dengan mak sakit macam mana pun sarungkanlah. Saya menjerit pun tak kisahlah. Sebab kalau kena sikit tulang memang saya akan menjerit Cik Zainal. Memang saya akan menjerit. Sakit. Sahabat-sahabat dengan Cikgu Nona, Jida Cikgu Sipu Ita, Sipu Ajak, Sipu Yong yang jauh pun datang melawat saya. Saya dah rasa sebab saya tengah sakit tu, ada juga orang yang perhatian dengan saya, sanggup datang jauh nak beri saya semangat. Memang saya tak boleh jalan Cik Zainal sampai tangkap saya punya pernafasan saya, pinggang saya ni, tulang rusuk saya. Kalau saya nak bernapas kuat sikit, dia akan tangkap pinggang tulang rusuk saya. Memang sakit. Jadi semangat kawan-kawan kata jangan tinggal weekend. Saya kena pakai. Okay, alhamdulillah lah. Lepas sebulan saya dah boleh berjalan walaupun macam baby Cik Zainal, macam bertatih. Okay, alhamdulillah lah saya dah boleh berjalan lah. Saya dah boleh pergi ke dapur, saya dah boleh pergi ke tandas sendiri. Alhamdulillah, walaupun saya jalan tu jarak tandas 5 kaki, saya walaupun setengah jam saya sampai. Tapi saya rasa bangga, alhamdulillah, sebab weekend Allah nak hantar ni, okay, dia boleh kuatkan saya lah. Dia boleh kuatkan saya punya saraf-saraf mana yang sakit tu, dia alhamdulillah lah dia lembutkan joint saya tu lah. Alhamdulillah ya. Jadi itulah kita nikmat Allah yang mana kita nak dustakan kan. Jadi pada yang dah ada weekend, saya sarankan sangat jangan tinggal weekend lah. Apa sebab Allah hantar weekend ni sebab kita nak tengok kita tawakal, kita doa kita macam mana kan. Jadi jangan harap 100% pada weekend, tapi kita pakai,
kita niatkan kita tu nasihat kerana Allah sebab kita nak sujud. Jangan jadi macam saya lah sebab memang sedih sangat sebab saya tahu yang macam orang yang langsung tak boleh jalan, contoh macam stroke kan. Dia pun ada niat nak kita nak sujud. Okey, bila kita sekali kita rasa tak macam tak sujud, ya Allah, tak dapat cium sejadah tu pun Cik Zainul bayangkan, saya dah menangis tak esak-esak macam tu. Rindunya aku pada Allah nak sujud dekat sejadah tu. Okey, jadi dekat situ Cik Zainul, bila saya dah sihat sebulan tu, saya rasa semangat saya masih berkobar-kobar. Ini Allah nak hantar ni, benda ni saya tak boleh tinggal. Saya kena ajak orang sihat sebab weekend ni. Bukan sebab kerana dia bagus tak. Memang dia bagus. Memang dia sangat bagus. Allah hantar dia memang bagus untuk semua jenis penyakit. Dan daripada baby sampai ke orang tua semua boleh pakai. Cuma cara kita nak pemakaiannya adalah berbeza lah. Tapi dekat sini, Alhamdulillah ya, bukan sekadar Allah hantar kesihatan kalau kita pakai weekend. Allah hantar kita duit. Itu kita tak payah nak ni lah. Kalau kita rajin kita buat Allah, kalau ingat Allah semata-mata untuk kaya insya-Allah. Sampai ke akhirat pun kita boleh ajak orang sihat sebab weekend, sebab kita nak ajak dia orang sihat tu jaga nikmat yang Allah bagi. Jadi itulah Cik Zainul salah satu testimoni saya. Dan yang terakhir yang saya nak bagi tahu yang bestnya kat sini kakak saya lah. Kakak saya dia ada masalah kanser. So Alhamdulillah sekarang dia dah cancer survivor lah. Alhamdulillah lah. Sebab dia amalkan, dia rajin pakai Reborn Cream Cik Zainul. Reborn Cream, Cola Plus, Stokin dengan cap. Dia memang rajin, dia tak pernah tinggal. Kalau pergi office, Alhamdulillah dia pakai. Sekarang dia dah tak ada kemo dan tak ada apalah. Alhamdulillah lah. Saya pun rasa kat situ, ya Allah, terima kasih ya Allah sangat. Hantar produk ni, bawa saya ke bisnes MXB ni. Terima kasih sangat, saya bersyukur sangat dengan Allah sebab saya dengan bukan kerana bisnes saja. Saya dapat kawan, saya dapat perbetulkan yang mana saya jarang solat. Saya tak nak tinggal solat. Saya tak nak tinggal zikir saya. Sebab saya ada kawan-kawan, saya ada motivator, ramai motivator saya. Okey, dengan contohnya dengan income kita yang sangat luar biasa lah. Okay. Jadi sekarang ni saya ke arah pada nimba ilmu. Saya nak teruskan dengan ni sebab kita dah nampak income kita macam mana kan. Sehari kita dah boleh keluarkan. Kita dah boleh claim bonus kita sehari. Dan tak ada target. Macam saya cakap tadi lah, tak ada target, tak ada maintain, tak ada stres. Bila masa kita boleh buat. Jadi masa saya dengan anak-anak tu ada. Saya boleh layan anak, saya boleh layan isteri, saya boleh kemas rumah, suka hati saya nak buat kerja bila. Tapi ikut masa yang saya selalu buat, saya akan buat kerja rumah dulu baru saya akan buat saya punya kita punya bisnes ni lah melalui online. Itu sajalah Cik Zainul, saya punya testimoni malam ni. Alhamdulillah, terima kasih Puan Nurhasiah. Sebab tu saya nak minta dia share dulu dia punya testimoni sebab testimoni beliau sangat-sangat kita panggil terkesan lah. Kalau dengar apa yang Puan Nurhasiah share ni, memang kita sebagai seorang Muslim lah, nikmat solat itu memang kita kena sentiasa hargai. Okey, nak ke tak nak, kalau bayangkan kadang-kadang ada orang mereka ni berjaya. Maksudnya tak kisahlah berjaya ni besar kan, ada punya skop. Maksudnya mungkin ada kesenangan kehidupan, kaya ataupun ada career yang sukses, tetapi kadang-kadang mereka ataupun lupa dengan dengan nikmat itu datangnya daripada Allah SWT. Kadang-kadang mereka ni culas ataupun diorang terlupa, lalai untuk lakukan solat itu sendiri. Sehingga kan Allah hadirkan ujian-ujian dengan menarik sedikit nikmat daripada diri kita, nikmat kesihatan sebagai contoh. Kita tak mampu untuk bersujud secara tiba-tiba, baru kita lihat nikmatnya ataupun kerinduannya kita untuk melakukan solat itu. So apa yang saya nak simpulkan daripada Puan Nurhasiah punya testimoni ini, jangan biarkan ataupun jangan sampai nikmat kesihatan itu hilang baru kita rasa untuk mencari dia punya penawar. Lagi baik untuk kita cuba untuk melambatkan ataupun mengelakkan daripada ia berlaku.
daripada kita mencari dia punya ubat. So sebab benda tu akan jadi lebih payah ataupun mengambil usaha yang lebih berbanding kalau kita cuba mengelak cuba mengatasi masalah kesihatan tersebut. Okey. So seterusnya kita ingin menjemput Cikgu Nona untuk buat sedikit sharing lah berkenaan dengan testimoni yang beliau ada, mungkin dia berdiri sendiri ataupun daripada kawan-kawan beliau. Ada Cikgu Nona kita cakap. Unmute dulu. Ya, saya cakap seorang. Okey, terima kasih Cikgu Nona lah. Okey. Saya harap lain tak terputus saya nak cakap ni. Kalau boleh. Okey, kita dah dengar testimoni Puan Asia tadi. Sangat hebat, masya-Allah Allah hantar produk ni kan. Okey. Jadi saya punya testimoni lah jadinya mula-mula memang tadi yang saya dah share tadi testimoni diri saya sendirilah. Bagaimana saya rasa letih, balik kerja, penat, terpaksa diurut. Sekarang suami yang pula teringin nak urut itu satu. Yang kedua saya boleh sharingkan beberapa testimoni mungkin yang saya boleh kongsikan di sini. Mungkin pesakit kanser pun saya ada, pesakit yang stroke pun ada. Saya nak ceritakan satulah pesakit kanser yang saya jumpa ni. Semasa saya jumpa beliau ni, Pak Cik ni, seorang dia memang masa saya jumpa dia memang tak boleh berjalan langsung. Anak dia terpaksa dokong di belakang. Maksud untuk jumpa dengan saya masa tu. Saya rasa macam sedih sangat nampak Pak Cik tu terlalu stres terlalu stres sangat, dia macam nak marah saya. Saya datang kan masa tu, saya kata alamak Pak Cik ni jangan kejar aku dengan parang panjang sudah, saya katakan. Tapi sebab saya dijemput oleh anaknya untuk datang ke rumah. Saya dengar produk ni bagus, dia kata saya cuba awak ceritakanlah pada ayah saya ni, dia kata. So masa saya ceritakan, sebelum saya ceritakan tu saya terus sarungkan kepada Pak Cik ni. Saya sarungkan stokin dan saya sarungkan saya sarungkan wristlet dekat tangan dia. Pak Cik ni memang tak boleh jalan. Didokong. Saya bual-bual, Pak Cik ni memang nampak stres sangat. Tiba-tiba saya ternampak, saya rasa tak sampai setengah jam selepas kami berbual, tiba-tiba saya nampak Pak Cik ni masya-Allah tiba-tiba dia jadi happy sangat. Saya kata, kenapa Pak Cik ni tiba-tiba berbual, tadi saya nampak macam dia stres sangat, tiba-tiba dia happy, dia gelak-gelak, dia ketawa-ketawa. Kemudian dia suruh anak dia, papa dia dah boleh jalan, masya-Allah. Saya rasa tak sampai macam dalam setengah jam macam tu. Saya kata ya Allah hebat, masya-Allah Allah hantar produk ni. Saya tengok Pak Cik tu dah boleh jalan tak sampai, saya rasa dalam tu selepas 2 minggu, seminggu lepas tu saya dengar dia dah buat kenduri, doa selamat, syukur dia dah boleh jalan kembali. Itulah saya rasa asbab produk ni. Dan saya ingat lagi semasa saya mendatangi dia kata saya sedih, saya dah lama tak dapat solat berjemaah kat masjid, dia kata. Jadinya dia kata asbab produk ni, dia kata terima kasih cikgu saya dapat solat berjemaah kat masjid kembali. Saya kata Allahu Akbar. Saya kata saya ni bukan ustazah kan, tapi asbab dengan produk ni mungkin saya dapat kongsilah sedikit manfaatnya. Asbab dengan ni orang dapat kembali solat berjemaah. Mungkin ada yang lain tu dapat solat kembali normal, dapat sujud macam seperti Puan Asia tadi kan. Saya rasa masya-Allah kita dapat berkongsi manfaat. Jadinya kita ini membangun amal dekat akhirat, so tak banyak. Jadinya inilah sedikit amal-amal kebaikan yang kita dapat kongsikan bersama kepada masyarakat di luar sana. Jadinya saya rasa mari kawan-kawan kita kongsikan, janganlah kita simpan bersama. Kalau kita dapatkan tu ada manfaatnya, kita kongsikanlah bersama kawan-kawan kita yang lain. Itu satu testimoni pesakit stroke. Sebenarnya kita tahu pesakit stroke ni sebenarnya berasal daripada mungkin darah tinggi, kolesterol tinggi dan sebagainya. Jadinya sebelum kita semakin teruk, sebab kita tahu kalau pesakit stroke ni kalau pergi hospital jawabnya memang doktor tak buat apa-apa pun mungkin kita suruh balik. Jadinya kita kena rawatlah awal sebelum dia makin stiff keadaan kaki dan sebagainya. Yang kedua pesakit kanser, saya ada tadi kakak Asia. Yang kedua saya ada seorang pesakit kanser, itu adik angkat saya sendiri. Dia dah tahap 4 kanser sebenarnya, dan saya amat sedih sebab adik angkat saya sebenarnya adalah bekas anak murid saya juga seperti Puan Asia, dan dia sangat aktif dalam sukan sebenarnya, adalah bekas seorang olahragawati, badannya memang sangat fit, dia memang sangat cantik. Tetapi Allah nak uji dia agaknya kan, Allah nak uji dia, dia ada masalah hormon yang tidak stabil. Jadi sebab itu dia telah diuji dengan penyakit kanser. Dia masih lagi muda, saya rasa baru umurnya baru umur 40, awal 40-an baru awal 40-an, dan anak masih lagi bersekolah.
Ketika beliau dapat tahu sakit kanser tu, saya memang sangat sedih sebab saya memang sangat rapat dengan dia dan juga keluarganya. Saya menghubungi beliau dan suruh dia pakai saja. Saya kata tak apa, pakai sebab dengan produk ni insya-Allah awak boleh sihat. Alhamdulillah, saya tengok memang sedih lah tengok bila kena kemoterapi. Bagi orang-orang kat luar sana kalau nak tahu sakit kanser ni, bila lepas kemoterapi badan mereka akan rasa sangat panas kan. Ada setengahnya kuku akan tanggal, rambut mula gugur dan sebagainya. Dan saya lihat adik angkat saya ni, dia punya salur darah dia sampai masuk ke dalam sangat genting, jadi sangat halus. Dan kalau kita bayangkan cuma semasa musim kemarau tu kan, tanah retak-retak kan, macam itulah keadaan dia punya urat-urat. Kita sampai nampak segala urat dia sampai retak-retak. Maksudnya dia nampak alur-alur urat tu semua dah terbenam ke dalam. Saya rasa masya-Allah, macam kalau kita bayangkan hak tu kan, hak yang hijau tu, kalau dia nak jadi hak tu kan jadi warna hijau dan urat dia semua timbul. Ini urat dia semua tenggelam. So saya kata Masya Allah, Allahu Akbar. Saya kata macam sedih sangat kan. Jadinya dia kena pergi kemoterapi sebanyak 26 kali. Jadi dia pergi ke pusat, saya rasa pusat Yayasan Iskandar kan di Johor Bahru tu. Jadinya di situ bila saya perkenalkan produk, sebab produk Weekend, saya pakai semua daripada pillow protector sampai ke hujung kaki pakai Karibon cream. Alhamdulillah kemoterapi itu tidak memberi kesan yang teruk kepada seperti kepada pesakit-pesakit lain. Saya dapati rambut beliau tak gugur pun. Kening beliau pun tak gugur. Tu yang rasa heran sebab orang lain semua kuku jadi hitam, kuku dia tak jadi hitam langsung. Tak tanggal. Jadinya dia boleh ada yang beberapa kali tu dia lepas kemo tu dia boleh drive sendiri daripada JB tu balik ke Muar. Kawan-kawan sampai hairan kau ni betul ke kena kemoterapi kan, tapi macam sihat je. Jadinya itu yang saya nampak Masya Allah jadinya itulah keajaiban yang Allah nak turunkan. Jadinya mungkin kita kata anna inda zona abdi kan, kalau kita bersangka baik insya-Allah jadinya semua Allah akan berikan kebaikan. Kalau kita sangka baik insya-Allah semua akan jadi ubat bagi kita. Jadinya dekat sini saya bolehlah mungkin tu sakit kanser yang saya nampak sangat ajaib kita boleh katakan boleh membantulah rakan-rakan. Jadinya saya haraplah kawan-kawan yang dah ada testimoni hebat ni jangan berhenti sharing pada orang di luar sana. So mungkin ada yang tercari-cari kadang-kadang kita rasa sedih. Saya pernah ada pengalaman sakit kanser juga. Beliau tidak menerima saranan saya. Dia kata tak apalah, saya dah redha dengan penyakit saya. Tapi bila masa yang sama dia menangis. Saya kata, Masya Allah, kalau kau redha, kenapa kau nangis kan? Jadinya, itulah saya kata tadi, kalau orang datang membawa peluang, sebenarnya kita jangan pandang siapa yang datang tu, tapi pandanglah tu sebenarnya adalah peluang yang Allah hantar, peluang untuk sihat atau mungkin peluang untuk poket sihat kita kan. Jadi kita terimalah. Kita jangan pandang siapa orang tu, sebenarnya ini adalah peluang yang Allah hantar, orang tu hanyalah perantaraan saja. Jadi itulah testimoni saya yang saya nak sharing ini, iaitu sakit kanser dan juga pesakit stroke. Terima kasih Cik Zainal. Sama-sama Cik Fatona. Satu sharing malam ni, sharing dia semua banyak berkenaan dengan penyakit-penyakit yang kronik lah kiranya. Sangat-sangat hebat. So dia punya pucuk pangkal ataupun message dia untuk yang sharing cerita Cik Fatona tadi adalah kita jangan berhenti ataupun jangan penat untuk kita buat sharing, sebabnya itu adalah tanggungjawab kita kerana kita dah pernah merasai apa yang kita apa yang Weekend ni boleh bantu kita. So cuba kita share pada orang lain, tak kisah orang tu nak tolak ke nak reject ke apa, itu hak mereka, asalkan kita dah buat share. Tapi kita dah bagi tahu ada sebenarnya satu produk yang insya-Allah boleh menjadi asbab untuk membantu kita atau kawan-kawan kita ni untuk menjadi lebih sihat ataupun boleh beribadah dengan lebih baik. Boleh jadi satu taman ataupun satu ladang untuk kita menyemai pahala-pahala secara tidak langsung. Kalau kita ni sebagai manusia yang Allah ni kadang-kadang kita tak mampu untuk konsisten atau istiqamah untuk melakukan ibadah sehebat para imam-imam ataupun orang-orang yang beriman lah di luar sana. Mungkin kita ni kerana sibuk busy dengan benda-benda duniawi ni kan. So kadang-kadang benda tu akan jadi inilah cara yang kita berlakukan untuk kita menambah saham akhirat kita nanti. Okey. So tanpa menengah masa je kita bawakan kita punya panel terakhir untuk berceritakan sedikit berkenaan dengan beliau punya testimoni supaya kawan-kawan kita di luar sana boleh
buat share ataupun bercerita testimoni ini pada kawan-kawan kita yang lain. Kita jemput Kak Yati kita untuk teruskan sharing kita pada malam ini, insya-Allah. Okey, terima kasih Cik Zainul. Alhamdulillah semua panel kita cerita sekarang tentang testimoni testimoni yang luar biasa lah. Bila kita istiqomah pakai produk weekend, insya-Allah dengan izin Allah, Allah bagi kesembuhan. So saya juga ada testimoni saya sendiri. Rasanya tak perlulah saya nak cerita banyak, kawan-kawan pun dah cerita banyak. Saya pun tak nak ambil masa banyak. Kalau ikutkan 4 tahun. 4 tahun banyak testimoni yang saya boleh cerita. Tapi saya untuk ahli keluarga saya ada 2 orang testimoni, iaitu suami saya dan ibu mertua saya je lah. Saya ambil yang paling saya nampak 2 orang ni yang bila pakai saya nampak sangat perubahan dia lah. So macam suami dia tak ada sakit-sakit yang maksudnya yang kritikal lah. Alhamdulillah. Jadi suami ni cuma dia ada sakit kepala je lah. Sakit-sakit biasa lah. Sakit kepala maksudnya memang tapi sakit kepala tu bukan boleh macam boleh ditahan lah sebenarnya. Kira tahap migraine jugalah. Sebab suami dia kerja luar kan, dia selalu outstation jauh, kadang pergi Terengganu, pergi Kelantan. So dia banyak masa di dalam kereta. Dia punya kerja setengah jam ke 1 jam dah siap dah. Dia buat kerja tak lama tapi dia banyak masa di dalam kereta. Macam tu. So bila dia dalam kereta dia sejuk kan, dia selalu guna aircon. Jadi tu yang saya rasa mungkin disebabkan kerana tu dia pun dah buat kerja dia pun dah lebih rasanya dah lebih 10 tahun lah, dekat 20 tahun. Jadi dia lalu benda yang sama hari-hari macam tu. Dalam kereta dia sejuk, jadi keluar panas, buat kerja panas kan. Jadi tu yang menyebabkan dia sering kali sakit kepala dan selalu minta saya picit-picit kepala dia. Jadi kalau dan selalu juga dia makan Panadol. Jadi kat rumah saya masa tu dalam 4 tahun lepas lah, awal-awal saya join MSB ni, memang ada Panadol, memang tak boleh tak ada. Memang mesti ada Panadol. Jadi apa yang saya buat, saya selalu bagi suami Panadol. Jadi bila saya cubakan suami dengan cap dan stokin, masa tu saya mampu bagi suami cap dan stokin sajalah. Alhamdulillah. Asbab dengan memakai istiqomah, cap dan stokin, dia dah tak sakit kepala lagi. Kalau ada pun tak kerap lah, tak selalu. Banyak dah kurang. Jadi sampai sekarang dekat rumah saya 1 biji Panadol pun dah tak ada. Dan kalau dia ada sikit-sikit sakit pun saya memang tak akan bagi dia Panadol lagi lah. Sebab memang kat rumah memang dah tak ada. Sebab tu saya nak elakkan bagi dia Panadol. Sebab tu saya memang tak simpan Panadol lagi kat rumah. Jadi bila kalau datang sakit dia juga, saya akan bagi dia air kosong banyak. Sebab orang yang sakit kepala ni dia kekurangan oksigen di kepala dia lah. So bila kita bagi air yang bersih, yang ditapis, insya-Allah sakit kepala akan hilang. Jadi itu testimoni untuk diri suami lah. Lepas tu ibu mertua pula. Ibu mertua saya ni dia tak percaya dengan produk-produk ni. Jadi memang agak susah lah macam saya dan suami nak panggil dia pakai produk weekend ni. Masa tu saya nak pakaikan dia stokin lah. Dia ada masalah. Sebenarnya dia tak cerita dengan saya dia ada masalah apa. Cuma saya tahu dia ada darah tinggi lah. Lepas tu penyakit yang biasa setiap hari yang dia sakit tu dia tak bagi tahu saya. Dia ada masalah sakit buku lali lah dah lama. Memang dia tanggung tak baik-baik, dia hanya makan ubat je lah tapi tak baik. Dia tak cerita kat saya. Satu hari tu saya pujuk dia suruh dia pakai. Jadi dengan izin Allah terbukalah pintu hati dia. Sebab dia ni memang percayakan doktor. Dia memang tak percayakan produk-produk. Apa-apa produk minum ke pakai ke dia tak percaya.
Jadi bersyukur pada Allah lah, terbuka pintu hati dia untuk pakai produk weekend. Saya bagi dia stokin, dia pakai satu malam. Lepas tu dia cerita kat saya pagi, dia cerita, dia cakap, Ti, mak punya buku lali ni dulu sakit. Satu malam je tau dia pakai stokin tu buat tidur. Lepas tu dia mengadu kat saya, buku lali dia dah baik dah. Macam magic kan, saya pun terkejut lah kan. Jadi daripada situlah saya mula nak berkongsi kebaikan produk ni pada kawan-kawan, pada orang ramai. Macam tu. Jadi tu yang terbukanya pintu hati saya ni. Terus saya nak fokus buat bisnes MSB ni. Jadi testimoni terakhir saya adalah seorang makcik pesakit stroke. Okey, ni testimoni yang terakhir lah saya akan cerita. Kalau nak ikutkan banyak, tapi cukuplah 3 testimoni je malam ni. Nanti akan datang saya akan cerita lagi testimoni yang lain. So makcik ni dia pesakit stroke. Saya sebelum pergi rumah dia, saya tak tahu siapa orang yang saya nak jumpa ni. Sebab saya dibawa oleh satu orang rakan kongsi saya. Jadi masa tu dia cakap nama tapi saya tak cam siapa. Sebab pelanggan kedai runcit saya ramai. Saya punya rakan kongsi tu dia cakap ini pelanggan kedai runcit Yati. Nanti Yati pergi rumah dia, Yati mesti kenal. So bila saya pergi rumah dia, ya Allah ya Tuhanku, Masya Allah, saya terkejut. Sebab dia dah terbaring kat katil, dia tak boleh bergerak, dia kalau nak jalan dia pakai tongkat. Itu okey lagi lah, dia masih boleh pakai tongkat kan. Ada orang stroke dia tak boleh pakai tongkat kan, tapi dia boleh duduk lagi. Jadi maksudnya kat situ dia punya harapan nak sihat lebih senang lah. Bagi saya macam tu, saya dalam hati kecil saya dah mendoakan untuk dia. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah lah kesihatan dia ni. Jadi masa tu dia ambil barang, masa saya terkejut lah tengok makcik ni ya Allah ya Tuhan aku cakap dah sakit stroke. Dia dah lama latih makan ubat, dah berbulan-bulan tak baik. Lepas tu saya cakap lah dengan dia yang saya datang sini saya bukan nak suruh makcik beli produk saya ni. Saya cakap, tapi makcik dengar dulu cerita saya. Saya cakap dengan makcik tu. Jadi kita datang jumpa orang sakit, jangan terus-terus nampak sangat poin kita nak menjual. Kat situ. Jadi kita fokus pada penyakit dia. Jangan fokus pada nak menjual. Cakap ni produk ni harga dah buka harga kan. Nampak sangat macam kita nak kejar target pula kan. Jadi kita buka cerita, kita fokuskan pada penyakit dia. Kita tanya tentang penyakit dia. Jadi kat situ nanti kita tanya dia berapa lama dia dah uzur macam ni. Jadi bila dia macam bila saya buka cerita pasal produk weekend, Allahu Akbar. Memang saya dipermudahkan oleh Allah. Sebab masa tu saya pun terkejut tau. Macam mana saya boleh jual produk weekend dengan nilai dekat RM1,000. Bayangkan kan. Bukan senang kan nak jual barang nilai RM1,000. Sebab kenapa? Sebab memang customer tu memang perlukan produk tu. Memang dia perlukan produk tu. Sebab tu bila kita sakit, kita memang nak sihat. Bila kita nak sihat, kita perlukan satu-satu produk yang boleh bantu kita sihat. Jadi kat situ memang rezeki tak salah alamat lah. Memang saya datang tepat pada masanya. Dan saya niat memang saya nak bantu makcik ni. Jadi bila makcik ni saya cadangkan, kita pun akan cadangkan dia tahu. Jangan kita bagi customer buat pilihan. Jangan sesekali kita bagi customer buat pilihan. Kita dah tahu dia sakit stroke, so kita yang buat pilihan untuk dia nak pakai produk yang mana satu. Okay? So masa tu saya bagikan dia stokin, bagi dia singlet, seluar, lutut, wristlet kan, sebab dia tangan pun dah tak kuat. Jadi saya bagi komplit satu badan lah macam tu. Tapi kita pesan dekat customer tu, bila dia rasa lain je badan dia, buka, saya cakap buka, lepas tu nanti pakai balik. Bila dah rasa okey, macam sebab produk weekend ni bila kita pakai satu badan, dia akan meningkatkan kita punya suhu badan.
Jadi mungkin kadang-kadang kalau dia kurang minum air kosong dia akan demam kat situ. Jadi penerangan kita kena jelas dengan customer. Jadi bila dia dah pakai masa tu masa pertama kali saya datang saya bagi dia stokin untuk test. Saya ada stokin untuk test untuk customer. Saya bagi dia pakai, lebih kurang saya tunggu dalam setengah jam saya tunggu. Lepas tu saya suruh dia berdiri. Lepas tu dia kata kan, dia terkejut. Ya Allah, Yati, makcik dah boleh berdiri. Dah kurang sakit tapak kaki makcik ni. Ya Allah, syukur, alhamdulillah. Itulah saya rasa kan, produk weekend ni saya rasa macam dah sebati dalam diri saya sebab saya rasa macam saya dapat semangat baru tau untuk teruskan sharing produk weekend ni sebab kita dapat bantu orang sihat dalam produk weekend. Jadi lepas 1 minggu saya cuba call dia pula lah. Masa tu saya suruh dia jalan masa hari pertama tu saya dah suruh dia jalan-jalan. Dia dah okey dapat jalan setapak 2 tapak kan. Okey lah, tak apa, jangan bergerak sangat kan. Saya bimbang pula nanti akan jadi lain pula. Jadi lepas 1 minggu tu saya call, saya dapat tahu dia dah tak pakai tongkat dah. Dia dah tak pakai tongkat dah, dia dah boleh jalan perlahan-lahan dah, anak dia bagi tahu. Jadi kat situ ya Allah terkejut lagi saya. Memang yalah semuanya kuasa Allah kan. Jadi dalam sebenarnya produk weekend ni memang asbab lah untuk kita sihat. Jadi mana yang masih tak guna produk weekend ni, tak cuba ikhtiar untuk sihat, cubalah. Saya war-warkan, saya memang panggil semua yang kat luar sana yang tak cuba lagi produk weekend ni, pakailah. Jangan tunggu sakit. Produk weekend bukan untuk orang sakit. Untuk orang sihat sebenarnya. Untuk orang sihat. Kita pakai, kita mencegah kita daripada cepat sakit. Jadi kalau mana yang dah sakit-sakit tu, dah selalu makan ubat-ubat kan, dah banyak sangat, ikhtiarlah dengan produk weekend. InsyaAllah dengan izin Allah disembuhkan. InsyaAllah. Amin. Okey, itu sajalah saya punya perkongsian mengenai testimoni saya Cik Zainul. Okay, terima kasih Puan Yati atas perkongsian pada berkenaan testimoni beliau. Okey. Itu betul. Memang kita nak kena ikhtiar, tapi kita kena mencari ataupun solusi supaya kita tidak meranalah di kemudian hari. Okey. So kalau kita tengok tadi macam contohlah saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan rheumatoid arthritis tu. Sebab rheumatoid arthritis ni basically dia merupakan satu penyakit yang kita panggil autoimmune disease. Autoimmune disease ni bermaksud kita punya sistem pertahanan badan ni dia memakan organ-organ ataupun sel-sel ataupun tisu badan yang sihat. Disebabkan kita punya sistem askar yang melawan penjahat dalam badan kita ni, dia jadi tak tahu. Dia kenal yang ini benda baik atau benda tidak baik. So jadinya bila kalau penyakit yang ada kaitan dengan autoimmune disease ni, dia tidak boleh makan makanan ataupun benda-benda yang mengandungi antioksidan yang tinggi ataupun immune booster. Sebabnya badan dia tidak boleh terlalu tinggi dia punya antioksidan ataupun immune system dalam badan. Sebabnya dia kalau benda tu dia punya kita boost ataupun kita boleh naikkan dia, ada kemungkinan nantikan sel-sel ataupun ada inflamasi ataupun keradangan akan berlaku. So mungkin itu yang berlaku kepada Puan Nur Asiah pada awal tadi dia punya penceritaannya. Sebab tu tiba-tiba beliau dia punya rheumatoid arthritis punya tu dia menyerang. Maksudnya dia punya dia punya lutut atau sendi-sendi tu tidak boleh banyak bergerak disebabkan keradangan yang berlaku. So itu dan kita menggunakan produk weekend yang berfungsi, fungsi dia bukannya untuk boost kita punya immune system. Dia regulate ataupun cuba kita panggil cuba mengimbangi badan kita punya keperluan. Maksudnya kalau badan kita perlukan hasilkan imunisasi yang tinggi, so dia akan naikkan. Tetapi kalau tidak perlu imunisasi yang tinggi, so dia akan rendahkan. So dia akan regulate
ikut keperluan badan kita. So that's why ataupun sebab itulah sesuainya kita punya produk vegan ni untuk semua orang. So maksudnya kalau makanan pun, kalau contohlah suplemen lah, ayat mudah. Kalau suplemen atau makanan tambahan ini, kalau makanan tambahan tu dikategorikan sebagai immune booster, memang tidak sesuai untuk mereka-mereka yang ada penyakit autoimmune disease ini. Dia akan menyebabkan penyakit itu akan jadi lebih teruk. So itu sebabnya kenapa kadang-kadang orang yang ada autoimmune disease ini bila mereka makan sesuatu makanan yang boleh boost dia punya immune system, tiba-tiba keradangan itu akan berlaku secara mendadak dan menyebabkan mereka tidak boleh bergerak ataupun jadi perkara yang macam Puan Nur Asiah kita cerita tadi lah. Okey, so untuk penutup ataupun kita punya soalan terakhir kepada panel-panel kita ini, kita nak kaitkan, kita nak bawa kembali semangat kemerdekaan itu dengan diri kita. Disebabkan ini bulan ataupun bulan lepas adalah bulan kemerdekaan, kita nak tengok kalau kita lihat merdeka ataupun maksud merdeka pada Kamus Dewan Bahasa siri keempat ataupun edisi yang keempat ini, kita boleh lihat merdeka itu bermaksud bebas. Bebas itu banyak definisi dia. Kalau kita kaitkan dengan diri kita sendiri, dia bebas daripada segi kita punya, mungkin bebas daripada segi penyakit, bebas daripada segi kongkongan masa. Maksudnya kita terikat dengan contoh waktu kerja ataupun terikat dengan masa yang kita kena ikut jadual tertentu. Tadi macam kalau kita tengok penceritaan ataupun sharing kita pada malam ini, macam Puan Nur Asiah ataupun Puan Yati sendiri cerita tadi, dah bekerja ataupun beliau pernah berniaga 10 tahun. Nak makan pun agak payah. Nak sembahyang pun terkejar-kejar. Disebabkan kita terpaksa, kita seorang je bekerja kat sini. So nak tak nak memang masa kita terhad. Masa dengan family pun terhad. So itu maksud merdeka. So kita nak tengok apa perspektif merdeka ini pada mereka bertiga pada malam ni supaya kita boleh kaitkan dengan diri kita. Sama ada dengan bersama dengan MXB ini mereka sudah merdeka atau tidak. Okay, so kita nak tanyalah kepada Puan Nur Asiah, apa kaitan merdeka ini dengan diri Puan Nur Asiah semenjak berkecimpung dengan MXB ini sendiri. Okay, baiklah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ni soalan cepu emas yang saya kena jawab ni. Okey, dia melibatkan, ni sebenarnya memang of course lah, dia melibatkan kita punya perubahan kehidupan kita lah, yang daripada tidak bekerja kepada kita boleh buat kerja dekat rumah. Kalau yang kita tahulah sekarang ni kan, masya-Allah, Allah dah hantar pandemik ni, dia sebenarnya nak macam saya cakap tadi, dia nak beri kita teguran. Okey, dia nak bagi kita macam mana kita betulkan mindset kita lah dalam kehidupan kita. Okey, contoh macam kita dalam keadaan yang tidak sihat, mindset kita kena positif lah, sebab ramai lagi orang yang yang tak sihat, dia memang dia tak boleh nak bekerja lah. Tapi macam kita dalam keadaan yang sihat, yang tak seberapa nak sihat, Allah hantar tangan kita ni, Allah bagi kita tangan yang masih lagi bergerak, walaupun kaki saya tak boleh bergerak masa tu. Allah bagi nikmat tangan ni untuk menekan telefon tu. Jadi tak ada alasan lah untuk kita tidak langsung kita buat satu kebaikan, ajak orang sihat dengan online. Nah, biasa macam gitu. Okay, saya fikir, why not saya terus buat merdekakan diri saya sendiri. Okey, jangan duduk diam lah. Okey, walaupun saya tak sihat, okey, kita ada Allah yang memerhatikan kita. Kita mindset yang positif, sebab ramai orang sekarang ni dia meninggal dalam bisnes awal. Maksudnya bukan meninggal dunia dia meninggalkan bisnes. Okey, dia meninggalkan bisnes awal sebab dia dah give up. Okey, dia orang cakap apa? Dia berserah awal. Dia tak percaya dengan ketentuan Allah. Dia tidak berdoa dan dia nak hasil terlalu cepat. Jadi mindset kita kena kuat kat situ. Okey, sebab dia orang ni, kalau kita tak jaga mindset, lagi-lagi bila orang yang berusahawan kan, dia orang, kalau mindset tak kuat, macam saya cakap tadi, dia orang nak hasil yang cepat. Okey, sebab dia orang nak untung dan berjaya
cepat. Dia expect too much lah dekat situ. Okay, bila dia tak dapat, so dia give up. Dia salahkan takdir. So kita kena faham, business is all about journey. Okay, business is all about process. Business is all about growing. So sedangkan kita nak dilahirkan pun Allah adakan proses dan masa juga. So apatah lagi bila kita nak bina business, kita kena fikir kita ada proses. So kita kena love the process lah. Okay, please, kalau betul-betul kita nak buat business, saya cakap dengan diri saya, please, business ni kita kena ada satu benda iaitu mindset business. Okay, jangan ada prasangka buruk lah dengan orang sekeliling. Okay, ana inda zona abdillah, kita berprasangka baik pada Allah. Apa yang Allah bagi ni, kita macam business MXB kan, okay. Tak ada alasan pandemik kita tak boleh buat. Okay, kita boleh buat online, kita boleh buat Zoom meeting, kita boleh buat Google Meet. Okay, so saling membantulah antara tim. Okay, jangan kita tinggalkan tim kita lah. Salah satunya itulah, kita kena merdekakan diri kita dan tim kita yang perlukan bantuan. Okay, kita jangan tinggalkan diorang, dorongan kita bagi. Okay, jangan kita tinggalkan tinggalkan diorang, kita dapat pahala seorang. Sebab kita nak ajak orang sihat. Jadi merdekanya dekat sini, kita nak berjaya sama-sama dalam MXB. Sama-sama kita nak buat kebaikan ke jalan Allah. Okey, sihat ni kita satu platform yang best lah MXB, sebab dia melibatkan sihat lah kan. Dia satu, apa yang cakap, memang musim pandemik ni memang kita kena sihat. So kita punya barang MXB, dia melibatkan barangan kesihatan. So tak ada alasan untuk kita buat stop kat situ walaupun kita terasa give up. Please jangan give up lah. Macam saya, tak ada istilah saya perlukan semangat sahaja, saya kena saya kena jalan. Nak semangat je baru saya berjalan, tidak. Saya kena buat sampai jadi. Walaupun slow ataupun orang tak nak belilah, pandemik ramai yang tak bekerja. So diorang alasan, aku dah tak bekerja, aku tak boleh nak beli barang kau. Macam gitu. Sebab kita punya barang, okey, kita punya online, boleh buat online kot, kau jumpa customer, kita boleh buat online. Tak ada masalah. Kalau Allah dah bagi kemudahan, telefon tu, tangan ni bergerak, akal Allah bagi, kita carilah idea macam mana kita nak ngajak orang ke arah untuk kita bisneskan MXB ni. Lagi satu prinsip saya kena, kita nak ajak orang merdeka tu, kita kena ada prinsip. Prinsip kita kena kita kena sedar bahawa okey, kita yang 100% menguasai diri kita dan tak ada siapa yang boleh mengubah diri kita sendiri kecuali dengan izin Allah. Okey, cinta proses yang kita tengah buat sekarang. Okey, lambat ke cepat ke Allah akan bagi. Tapi doa, istiqomah, tawakal, ikhtiar tu semua kita kena buat. Kalau tak, memang tak akan jadilah. Jadi merdekakan diri kita dengan prinsip. Dan last kali saya nak tegaskan kat sini, kita merdekakan diri kita dengan kerjasama antara tim lah. Okey, bila tak ada kerjasama dengan tim, kita pun tak boleh gerak juga. Okey, kita kena ajak dia orang, ingatkan dia orang, okey, kita sama-sama nak dapat pahala. Apa salah kita ajak dia orang sihat supaya dia orang sujud luar biasa. Macam saya lah, saya nak merdekakan diri saya daripada tak nak, kalau boleh dijauhkanlah untuk sakit arthritis tu datang balik. Sebab saya dah rasa kan macam mana susahnya kita bila kita tak bercakap dengan Allah, kita tak sujud apa semua. Jadi kita merdekakan diri kita dengan prinsip bahawasanya rezeki tu luas. Okey, kalau orang kritik kita ke apa ke, kita kena tahan lah, kita kena tahan sebab yang rezeki tu bukan dia orang yang bagi. Okey, rezeki tu datang daripada Allah. Kita tak merdekakan kita dengan usaha, dengan tawakal tu, macam mana Allah nak bagi? Takkan kita nak ngadap, ada setengah orang bila orang cakap, nak buat apa? Kan dah lah barang mahal apa semua. Kita tak rasa
kalau kita tak bagi tahu dia orang, sebenarnya sihat kita lebih mahal daripada duit, daripada segala-galanya kan. Ada orang cakap apa? Duit adalah segala-galanya. Segala-galanya perlukan duit, tapi kena ingat sebahagian saja. Okey, kita sebahagian saja. Boleh ke iman dan takwa kita bayar tak? Kita semangat kita pun kita kena usaha. Jangan harapkan semangat orang. Jadi itulah prinsip merdeka saya lah daripada yang persoalan Cik Zainul tadi, Cik Zainul. Okey, terima kasih Puan Asiah. Satu jawapan yang sangat-sangat bagi saya tepatlah dengan situasi sekarang. Sebabnya bila kita nak berusaha untuk berjaya tu memang kita kena ada satu proses dan perlukan masa. Kita tidak boleh tergesa-gesa untuk mencapai satu target. Tak kisahlah nak jadi kaya ke, nak sihat ke apa, nak ke tak nak, benda tu memerlukan masa. Contoh paling mudah macam nak kurus lah. Kita berisi pun bukannya sehari dua jadi berisi. Dia pun memakan masa. So nak kuruskan balik pun dia akan memakan masa. So that's why kita kena beri ruang dan peluang kepada diri kita untuk learn the process. Okay. So seterusnya kita menjemput Cikgu Fatanah untuk beri sedikit lah pandangan berkenaan dengan merdeka ini dengan MXP. Daripada sudut pandangan seorang guru lah. Okey, terima kasih Encik Zainul. Okey, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, merdeka di MXB Okey, jadi saya kaitkanlah dengan pengalaman yang saya alami. Okey, yang pertama sekali saya dapat rasakan kemerdekaan daripada segi emosi saya rasa. Jadinya saya kira ramai golongan pekerja di luar sana yang bekerja daripada 8 to 5 ataupun ada yang bekerja mungkin daripada pukul, mungkin kalau seorang guru pada pukul 7.30 pagi dari sampai pukul 4.30 petang kan. Mungkin kalau kita kata 7.30 pagi kita dah bermula pukul 5 dah bangun kan sebenarnya kita malam tu pun dah bermula sebenarnya bukan kita tiba-tiba boleh pergi sekolah tanpa preparation. Sebenarnya dia ada banyak proses yang kita kena buat mungkin sekarang ni time PDPR dengar ada yang RTS dan sebagainya. Emosi ni sebenarnya kadang-kadang kalau kita buat kajian ataupun kita baca artikel tertentu kadang-kadang ada orang tu dia gaji dia banyak tapi dia tak tenteram. Jadinya emosi ni adalah perkara yang sangat kita kena jaga sebenarnya, dan ramai orang di luar sana kadang-kadang jatuh sakit sebab emosi tak terjaga, emosi stres dan sebagainya. Jadinya orang yang bekerja dekat luar sana yang memang banyak orang kata paperwork, banyak deadline, ada KPI dan tertentu, tak sampai KPI kena bambu dan sebagainya, kena marah dan sebagainya. Jadinya saya rasa emosi memang sangat, dan saya rasa bila bekerja di MXB ni saya rasa wow, saya rasa macam bebas emosi saya seronok, saya kata tak ada orang nak kejar saya, kau tak buat kau tak dapatlah gaji. MXB malas tak ada bonus saya rasa kan. Di situ je saya nampak, saya rasa macam wah memang kita bebas pada segi emosi jadinya kita maksudnya tak ada orang nak kerja kita lah, maksudnya kita lah bos, kita lah pekerjanya, maksudnya kita tak jadi orang kata kalau kita bekerja makan gaji ni kita kena ada yes boss kan, jadinya tak ikut saya ada pen untuk kata awak boleh tukar ke tempat pekerja lain, dia katakan amboi, saya kata mentang-mentang dia ada kuasa kan, dia kata dia boleh buat apa yang dia suka, dia boleh beri makan apa yang dia suka kan, boleh cakap kadang-kadang kalau kena yang mulut celupar tu boleh cakap apa yang dia suka kan, jadinya Allahu Akbar kan, kita tahankan telinga saja. Jadinya itu yang datang kadang-kadang saya rasa jadi kita bekerja tu tak ikhlas sebenarnya bila kita terpaksa kerja sebab kalau tak dapat gaji kan. Jadinya saya rasa Masya Allah, saya kata emosi saya kalau di MSB memang saya rasa bebas-bebasnya. Kalau kata boleh terbang tu, kalau burung dah boleh terbang tinggi kan, saya kata Masya Allah, saya kata saya seronok di sini sebab tak ada orang nak marah kita, tak ada orang nak bambu kita, tak ada orang nak kata nanti saya tu beri markah awak 70% ke bawah dan sebagainya. Masya Allah, saya kata itu yang seronok daripada segi emosi kita. Yang kedua saya rasa daripada segi masa. Sebenarnya MXB ni kan kita faham multi level ni biasanya kita kata masa kita boleh buat di mana saja suka hati kita. Nak buat subuh boleh, nak buat pagi boleh, nak buat tengah malam, nak buat mana saja kita boleh buat. Jadinya dari segi masa tu kita sangat bebas. Kita tak terikat dengan waktu kerja. Jadinya kalau lambat nanti kita punya prestasi dah turun markah dan sebagainya, datang lambat, lewat dan sebagainya. Kita tak ada. Maknanya
Jadinya orang di luar sana yang rasanya macam dah tertekan dengan ada orang memang dia tak suka, ada memang saya rasa tahu memang ada jiwa yang macam saya lah tak suka dikongkong ya. Jadinya kalau kita ada jadual yang ketat dan padat macam gini kan, saya rasa macam wow, maksudnya kita bebas malam pun kita boleh buat suka hati kita nak buat mana. Jadinya kita dapat jaga waktu solat kita dan sebagainya. Dan kadang-kadang saya rasa bila kita bekerja makan gaji ni, kadang-kadang saya rasa waktu mesyuarat pun langgar je waktu solat. Jadi saya rasa alamak, jadi macam mana kita nak dapat keberkatan daripada segitu kalau kita tak jaga solat kita. Okey, yang ketiga saya dapati ialah kebiasaan pada segi keuangan lah saya dapati. Sebenarnya kalau dahulu saya memang dengar biasa bila orang makan gaji semua nak tunggu hujung bulan, saya kata. Anak nak makan KFC tunggu hujung bulan, okey. Nak zakat nak bayar hutang tunggu hujung bulan, nak sedekah pun yang paling sedihnya ialah tunggu hujung bulan. Jadinya bila saya dapat menjalankan perniagaan sedikit sebanyak di CDMXB ni, saya rasa macam syukur saya dapat bersedekah hari-hari, bukan saya nak menunjuk sebenarnya. Jadinya saya rasa Masya Allah, saya cemburu bila dengar contohnya Sifu Mazlina James kan, Yong Mazlina James dapat bawa orang pergi umrah ramai-ramai. Saya sangat cemburu, saya kata Masya Allah kan, saya kata saya nak jadi seperti dia, saya nak juga saya nak juga bersedekah hari-hari dan banyak kita. Itulah saya kata jariah kita dapat kita tingkatkan. Jadinya kalau kita makan gaji, saya rasa kita terhad daripada, kita tak bebas, kita tak merdeka daripada segi keuangan. Jadinya itulah 3 perkara yang saya dapat simpulkan sebenarnya apakah arti kemerdekaan di MXB sebenarnya. Daripada segi emosi, daripada segi masa dan juga daripada segi keuangan, insya-Allah. Jadi saya rasa itu saja Encik Zainal saya kongsikan pada malam ni. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Yang betul-betul dia bagi pandangan dia seorang guru, sebab dia punya contoh semua dia kaitkan dengan dia punya situasi semasa seorang guru itu sendiri. Okey, so itu betul lah. Bila Cikgu pernah share ataupun cerita berkenaan dengan jealousnya beliau bila tengok orang lain bersedekah, tu terpanah juga kat saya. Alamak, yalah betul. Sebab kita bila tengok orang lain boleh bersedekah, kalau boleh hari-hari setiap masa, dia rasa nak hulur duit, dia boleh hulur macam itu saja. Bila dia ada kebebasan daripada segi dia punya struktur kewangan itu. Yang tu memang betul, kita sangat-sangat, yalah orang cakap bila kita menghulur tu insya-Allah ada lagi Allah akan berikan rezeki yang berparuh pada diri kita. So insya-Allah bagi kawan-kawan di luar sana yang bercita-cita untuk menambah saham akhirat, yang rasa untuk merasai macam orang lain boleh buat hari-hari menghulurkan wang untuk bersedekah atau membuakaf, boleh cuba dengan MXB, insya-Allah. Mana tahu rezeki kalian bertambah, insya-Allah kalian boleh juga berbuat seperti mereka-mereka yang pernah ataupun sekarang ini, macam contoh Cikgu Patonah dan juga kawan-kawan yang lain. So last sekali, jom kita dengar pandangan daripada seorang orang yang dah biasa berniaga. Apa yang beliau rasa merdeka itu berdengan bersama MXB. Apa daripada sudut seorang yang dah biasa berniaga lebih 10 tahun. Okey, kita jemput Puan Yati. Okey, terima kasih Cik Zainul. Okey, pertama sekali saya nak bersyukurlah kepada Allah sebab saya ditemukan dengan bisnes MXB. Memang saya bersyukur-syukur sangat. Sebab banyak beza lah yang tadi saya dah bagi tahulah, banyak beza. Memang sangat banyak beza berbanding dengan bisnes saya yang lama lah. Bisnes saya yang saya cakap tu bisnes kedai runcit yang saya buat sebelum ni lebih kurang 10 tahun. Kat situ memang pertama sekali dari segi masa lah. Dari segi masa. Maksud saya masa tu memang sangat kurang lah. Kita dengan family. Kadang-kadang saya nak keluar dengan suami pun susah. Satu hari nak keluar bersama pun susah. Kadang macam dulu kita ada buat jemputan kahwin kan. Sekarang memang dah tak ada lah. Memang kalau saya pergi, suami tak pergi. Macam tu. Tapi sekarang dah COVID ni lagilah memang tak ada jemputan kahwin kan. Itu tak apalah. Jadi saya ceritakan kisah saya dalam setahun saya buat MXB tu, macam itulah keadaan saya. Masa saya rasakan saya betul-betul merdeka. Sebab dalam masa 1 tahun tu memang banyak kemerdekaan yang saya dapat di MXB. Dari segi masa saya dengan anak, saya dapat pantau dia punya homework.
saya macam hubungan kita dekat lah, hubungan kita dekat dengan anak, dengan suami berbanding dengan bisnes saya yang retail lah yang dulu. Jadi macam saya tak nak cerita banyak lah sebab apa, kawan-kawan saya pun dah cerita banyak. Rasanya sama je apa yang saya nak cerita. Kemerdekaan dari segi masa, dari segi income, cuma ada sedikit lagi lah saya nak tambah. Macam dari segi pendapatan lah, dari segi pendapatan maksudnya kat sini macam sebelum ni memang income saya sebulan beratus ribu kan, tapi bukan saya punya. Itu semua supplier punya. Macam tu. Sebab setiap bulan supplier datang, dia collect payment. Macam tu. Jadi duit tu saya pegang sekejap aja. Sekejap je saya pegang. Lepas tu saya dah bagi supplier. Jadi kadang-kadang kita satu hari pun kita tak ada ambil gaji. Maksudnya kat situ. Maksudnya duit harian pendapatan kita tu kita rolling buat berniaga. Kat situ maksudnya kita punya income hari-hari semua jadi barang. Yelah kita ada kedai. Bila ada kedai kita perlukan banyak barang. Sebab bila banyak barang orang lagi suka datang. Kalau kedai kosong siapa nak datang? Betul tak? Lagi macam sekarang lagi banyak persaingan kan. Saya rasa kalau saya sekarang masih lagi berniaga rujit, saya rasa Allahualam. Saya tak tahulah macam mana keadaan saya. Sebab tu saya memang bersyukur-syukur sangat sebab saya 4 tahun lepas memang ditemukan awal dalam bisnes MSB ni. Jadi macam bila sekarang ni di masa pandemik memang awal-awal saya rasa macam terkejut sebab saya punya bisnes MSB ni saya lebih pada berjumpa orang. Saya jarang buat online. Tapi saya tak patah semangat. Saya teruskan juga bisnes MSB ni dengan belajar buat online. Alhamdulillah dah ramai juga yang beli online dengan saya. Baru-baru memang tak ada. Sebab tu kita jangan meletakkan diri kita pada sesuatu musibah yang Allah bagi. Jangan kita mengalah. Sebenarnya ujian yang Allah bagi tu kita sebenarnya kena lagi kuat. Kalau lagi kita down, lagi kita susah sebenarnya. Sebenarnya kita kena lagi bersemangat. Dan sekarang ni MSB pun dah macam-macam bagi ilmu melalui Google Meet, Facebook, Zoom. Macam-macam kita boleh dapatkan ilmu. Kita nak dengan tak nak je sebenarnya. Jadi macam last kali saya nak share sikit tentang kemerdekaan ni. Apa yang saya nak kongsikan, yang paling best saya buat bisnes MSB ni, saya dapat share, saya dapat ajak kawan-kawan lebih ramai lagi buat pendapatan dalam MSB ni. Lebih-lebih lagi suri rumah yang memang tak ada kerjaya kan. Tentu mereka semua nakkan pendapatan. Maksudnya kalau tak banyak sikit pun duit juga kan. Macam-macam boleh guna kalau suri rumah kan. Jadi saya punya rangkaian alhamdulillah memang banyak suri rumah dan masing-masing semua dah merasa pendapatan di MSB. Jadi kebebasan di MSB ni memang sebenarnya bagi saya dalam bisnes MSB ni sangat luas. Dia punya maksud bebas ni sangat luas. Dan lagi satu macam yang penting sekali masa kita dengan Allah. Kita ada masa 24 jam kan. Macam sebelum ni terlalu sedikit sangat masa saya bersama Allah. Jadi sekarang ni bila saya join MSB ni, saya tengok masa saya bersama Allah lebih banyak daripada saya mengejar dunia. Itu yang saya nak bagi tahu anda semua. Jadi memang best lah, memang best bila join syarikat MSB ni. Saya dah 4 tahun buat. Memang banyak masa saya boleh atur sendiri. Kalau kata macam Cikgu Patonah tadi kan, dia kata tak boleh buat pagi, kita boleh buat petang. Tak boleh buat petang, kita boleh buat malam. Tengok depends pada customer punya masa lah. Tengok pada masa dia. Yang penting dia nak jumpa kita.
Kalau dia tak nak jumpa tu yang susah. Betul tak? Jadi macam bisnes MSB ni kita yang atur masa kita. Sebab tu boleh berjaya, memang boleh berjaya di dalam MSB. Memang sangat mudah dengan plan marketing dia yang sangat mudah. Memang tak ada share kat luar plan marketing yang sangat-sangat mudah bagi saya. Saya tengok ni sebab tu saya buat dah 4 tahun, saya rasa ramai yang nak melamar saya join syarikat lain tak boleh. Memang tak boleh. Saya berdoa pada Allah mudah-mudahan saya bersama MSB sepanjang hayat saya lah sampai habis hayat saya, insyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Okeylah, itu share saya pada malam ni. Okey, itu saja Cik Zainal. Terima kasih. Sama-sama Kak Yati. Okey. So nampak sharing daripada Puan Yati kita pada malam ini basically dia lebih kurang apa yang kita lihat sebenarnya maksud kemerdekaan ataupun nikmat kemerdekaan yang kita nak kaitkan dengan MSB ini basically lebih kepada masa kita lah. Masa kita tu yang amat penting. Sebabnya kita tidak boleh berpatah balik. Tak kisahlah apa benda yang kita nak macam kita nak kejar ataupun kita nak cuba buat kembali. Bila kita nak bermain dengan masa, benda tu tidak boleh nak dipatah balikkan. So nak ke tak nak, kita memang kena pandai menjaga masa. So sebab itu insya-Allah dengan MSB anda akan dapat masa anda sendiri. Okey, untuk menjadi untuk bersama dengan family sebagai contoh. Contohlah kita cakap masa pandemik ini. Kita akan dapat rasa atau kita dapat lihat betapa pentingnya nilai masa itu untuk kita spend ataupun kita kita nak luangkan bersama-sama dengan kita punya keluarga ataupun kita punya adik-beradik ataupun kita punya mak ataupun ayah. Sebab di kala pandemik inilah Allah mengajar kita betapa besarnya nilai masa itu. So, kalau anda rasa nilai masa itu sangat-sangat penting bagi diri anda, jangan lepaskan peluang. Cubalah kalian fikir sejenak, esok pagi bangun pagi, cuba cari kawan-kawan yang ada share ataupun pernah cerita berkenaan dengan MSB ini. InsyaAllah, anda akan rasai apa kebebasan ataupun apa erti kebebasan masa itu pada diri anda. Sebabnya mungkin dekat luar sana kita boleh mencapai kebebasan keuangan dan sebagainya, tetapi kadang-kadang kita dapat mencapai masa itu, kebebasan masa itu sendiri. So, insya-Allah di MSB kita mampu untuk berikan kepada anda. Ini bukan saya cakap kosong, tapi basically saya rumuskan daripada apa yang mereka katakan pada malam ini. Okay, so insya-Allah dia sampai basically sampai penghujung rancangan sebenarnya kita punya sesi perkongsian pada malam ini. Alhamdulillah, saya rasa perkongsian pada malam ini sangat-sangat bermanfaat dan bertepatan dengan kita punya situasi pada saat ini. So apa yang saya boleh katakan pada malam ini adalah jagalah nikmat kesihatan anda dan jangan sampai kita tidak mampu untuk solat ataupun kita tidak tak boleh nak sujud ataupun kita kan tak ada tenaga untuk melakukan solat secara sempurna, baru kita rasa rugi ataupun rasa nak menyesal. Okey, so bagi mereka yang di luar sana yang rasa masih culas dalam menjalankan tanggungjawab iaitu beribadah ataupun solat kepada Allah SWT, kita gunakanlah masa yang atau peluang yang ada pada malam ini ataupun esok kalau diberi peluang untuk hidup lagi, untuk kita cuba memperbaiki solat kita, insya-Allah. Okey, so saya sebagai moderator dan juga wakil lah kepada 3 panel kita pada malam ini, insya-Allah kami memohon ampun dan maaf kepada kalian yang mendengar pada malam ini. Sekiranya ada terkasar bahasa daripada kami berempat, kami minta mohon ampun dan maaf, dan jika ada perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang tidak sesuai untuk kami ceritakan ataupun kami berikan pada malam ini, kami mohon ampun dan maaf kerana itu atas kelemahan kami berempat pada malam ini. Dan benda yang baik itu insya-Allah daripada Allah SWT akan beri ruang dan peluang pada kami pada malam ini untuk memberikan sharing pada malam ini, insya-Allah. So insya-Allah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Kebiasaan ini insya-Allah pada hari Selasa hadapan kita jumpa dengan ahli panel yang berbeza, insya-Allah, tapi tajuk ataupun input insya-Allah lebih kurang sama. Okey, so terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini dan terima kasih juga pada ahli panel kerana sudi meluangkan masa bersama dengan saya. Okey, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua. Terima kasih Kak Yati.
Kak Sia dengan Gelak, sambung gelak. live lagi ni. Jangan gelak. Cikgu Nona akan tidur ni dah pukul Terima 11. kasih Cik Zainul. Sama-sama. Esok sekolah tu. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Zainul ya. Sama. Bye. Saya terima kasih cikgu. Bagus, tahniah. Terima kasih Cik Zainul beri peluang. Sama-sama. Jangan risau. InsyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Kena warahmatullahi tidur dengan Lina dah ni. wabarakatuh. Dah keluar dah ni ya. Mana nak timan Allah.